Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tengok beho tu dia karan ni. Ini karan kat beho pada alap syarah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad Datuk Haji Norizan Ghazali, Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Muhammad Brigadier Jeneral Datuk Haji Najmi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, merangkap pengurusi Lembaga Maktab Mahmud. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, yang berhormat Datuk Haji Ishak Murad, Pegawai Kewangan Negeri, yang bahagia Datuk Haji Abdul Bari Abdullah, Pegawai Daerah Kulim, bahagia Tuan IR Muhammad Fisal Ismail, Pengarah Jabatan Kejar Raya, yang bahagia Datuk Wira Syekh Yahya Haji Jusuh, Pok Mentua Wan ni, duduk sebelah-sebelah, tak lari jauh. Bandai cari menantu. Timbalah pengurusi Lembaga Maktab Mahmud, Syajarul Azwan, nama dia, menantu pada Syekh Yahya. Yang bahagia Ustaz Syafi'i Ismail, Pengetua Maktab. Tu ya kalau. Mahat Tafiz Sain Darul Rahman. Ahli-ahli Lembaga Maktab Mahmud, tuan-tuan, puan-puan, ketua jabatan, pengetua, guru-guru, para jemputan yang dikasihi sekalian. Al-Quran adalah kitab kehidupan, pedoman umat manusia. Malangnya kebanyakan orang Islam hari ini melihat Quran dari perspektif yang sempit sebagai sumber rujukan ibadat dan agama semata-mata. Lazimnya kita merujuk Al-Quran hanya dalam hal yang berkaitan dengan tauhid dan fiqh. Apabila timbul isu berkaitan faraid atau nikah kahwin dan sebagainya, ramai yang tidak menyadari bahawa Quran adalah kitab sains. Malah apa yang berlaku di dunia hari ini sudah pun disebut dalam Al-Quran secara jelas ataupun tidak jelas lebih 1400 tahun yang lalu. Pada zaman sahabat dan para tabi'in, Islam melahirkan ramai saintis dan ahli teknologi yang daripada ciptaan mereka lah lahir tamadun yang kita namakan madani di dunia hari ini. Ya, madani ini mesti berasaskan Quran. Madani yang tidak berasaskan Quran adalah madani yang palsu. Bukan kempen tak? Ada lanteks. Sebutlah apa saja bidang sains, nama-nama seperti Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Al-Khindi, Ibn Al-Nafis, Jabir Ibn Hayyan, Al-Batani. Dan banyak tokoh lagi yang tidak saya senaraikan di sini adalah pencetus ketamadunan yang menjadi asas kemajuan sains dan teknologi yang kita aplikasikan pada hari ini. Hari ini kita berselfie dan menganggap teknologi kamera berasal dari barat. Walhal orang yang mencipta kamera sebenarnya adalah tokoh saintis Islam bernama Ibnu Al-Haytham. Ini duk pegang kamera ni. Nah, ni rekaan saintis Islam asal usul dia. Ni Canon. Kita memberus gigi setiap hari sedangkan kita tidak sedar bahawa orang yang pertama mencipta konsep memberus gigi tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Indonesia dia panggil menyikat gigi. Berus tak jumpa di Indonesia. Sikat gigi. Sikat gigi. Apabila pemikiran dikuasai oleh pengaruh barat, kononnya segala-galanya dari barat, kita tidak ambil tahu bahawa yang mengasaskan tamadun dunia sebenarnya adalah Islam daripada ilmu Al-Quran yang diturunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 1720, seorang arkitek Islam kerajaan Uthmaniyah bernama Ibrahim Effendi mencipta kapal selam yang pertama di dunia, diberi nama Tahtil Bahir. Beliau mendapat ilham mencipta teknologi canggih itu daripada buaya. Jadi buaya bukanlah semua tak ada guna. Ada guna juga buaya. Datuk Bari.
Jadi yang berhenti menjadi boy. Menerusi penjajahan, Barat mengajar kita kononnya manusia yang pertama memperkenalkan kaedah terbang di udara adalah adik-beradik Wilbur Wright pada tahun 1903. Padahal lama sebelum mereka itu pada tahun 875, seorang Muslim bernama Abbas ibnu Firnas dari Cordoba adalah manusia yang pertama terbang dalam sejarah dunia. Ibnu Firnas mendapat ilham daripada burung, mencipta sepasang sayap daripada kayu, lalu meluncur terbang dari sebuah bukit. Inilah sebahagian daripada begitu banyak cerita penglibatan orang Islam dalam penciptaan sains dan teknologi yang memberi jasa kepada manusia hingga ke hari ini. Ketika orang Turki mencipta konsep mandi hammam atau Turkish bath, orang Barat tidak mandi, melainkan hanya golongan bangsawan yang dibenarkan mandi. Rupa ada orang minat nikah orang putih. Bangsa yang malas mandi. Mereka juga tidak memburus gigi, sedangkan orang Islam sejak awal sudah diajar konsep bersuci ataupun taharah, mandi hadas dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, Profesor Dr. Maurice Bucaille, seorang saintis dari Perancis, patut susah sebut, pada tahun 74 menjalankan kajian terhadap mumia Fir'aun Ramses III yang ditemui pada 1898. Semasa menjalankan kajian itu, beliau mendapati terdapat sisa garam pada mayat itu, menepati apa yang disebut dalam Quran bahawa Fir'aun yang menemui ajal di laut ketika mengejar Nabi Musa AS di Laut Merah. Penemuan Dr. Maurice bertepatan dengan firman Allah dalam surah Yunus ayat 92 yang bermaksud, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengendahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Terkesan dengan kebenaran Al-Quran yang telah menceritakan apa yang berlaku lebih 1000 tahun sebelum beliau sendiri menemui bukti itu, Dr. Maurice akhirnya memeluk Islam. Apa yang saya sebutkan ini bukanlah gambaran sebenar kemuliaan Al-Quran sebagai salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ini hanyalah secebis kisah yang dikongsikan untuk menggambarkan kedekatan antara kalam Allah yang Maha Kaya lagi Maha Kuasa dengan bidang sains dan teknologi yang hari ini dilihat oleh orang Islam sendiri sebagai berakar umbi di barat. Pada zaman sahabat dan tabi'in, saintis juga adalah golongan ulama yang mendalami Al-Quran dan mereka juga adalah penghafaz Al-Quran. Kepakaran setiap orang daripada mereka ini dalam pelbagai bidang. Misalnya Al-Khwarizmi, selain ahli syariat, beliau juga seorang ahli matematik, ahli fizik, astronomi, falsafah, geometri, kimia, kejuruteraan dan sebagainya. Beliau yang mencipta sistem nombor yang kita gunakan sehingga ke hari ini. Bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, apabila zaman berubah dan kita di negara-negara umat Islam juga dipengaruhi untuk mengaplikasi sistem pendidikan mengikut acuan Barat, konsep keilmuan Islam semakin hari semakin jauh ditinggalkan. Bermula di bangku sekolah, kita dididik dengan sistem yang mengasingkan pengajian Islam dengan ilmu sains, kononnya pengajian Islam untuk jadi ustaz, untuk mengajar di masjid dan untuk mengejar akhirat, manakala sains untuk kehidupan duniawi semata-mata. Malah kita juga diajar kononnya sains bercanggah dengan Islam, padahal ilmu sains juga asal usulnya adalah terangkum dalam ilmu Islam. Ini kerana dalam konsep keilmuan Islam, segala ilmu yang dicerna daripada kejadian alam, sama ada di bumi ataupun di langit, dan juga penciptaan teknologi adalah untuk memudahkan kehidupan manusia sendiri, yang pada masa yang sama adalah untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah menjadi harapan kerajaan negeri menerusi penubuhan Ma'had Tahfiz Sains Darul Aman ini, kita dapat mengembalikan hala tuju pendidikan berasaskan konsep Islam yang sebenar. Kita beriltizam untuk melahirkan tokoh-tokoh teknokrat, saintis, ahli korporat, doktor pakar,
jurutera, pakar undang-undang dan sebagainya yang berjiwa Al-Quran sesuai dengan moto kita melahirkan profesional bertakwa. Inilah harapan almarhum Tan Sri Ustaz Azizah Abdul Razak yang mengilhamkan penubuhan Ma'had Tahfiz Sains Darul Aman ini, asalnya di Pulau Tuba. Semoga Allah mengurniakan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya bagi roh almarhum atas usaha ini, dan mudah-mudahan pahala yang berlipat ganda untuknya atas pencapaian cemerlang anak-anak yang mendapat ilmu di sini. Saya juga ambil kesempatan ini untuk berkongsi satu data penyelidikan pensyarah psikologi Universiti Al-Imam bin Saud Al-Islamiyah Riyadh, Arab Saudi, Dr. Soleh bin Ibrahim As-Sani. Dalam kajian Dr. Ibrahim mendapati terdapat kolerasi yang positif antara tingkat kadar hafalan dengan tingkat kesihatan psikologi manusia. Beliau dapati kumpulan responden yang aktif menghafal ayat suci Al-Quran mempunyai kadar kesihatan psikologi yang jauh lebih tinggi berbanding yang tidak menghafal. Macam mana Wan tahu? Betul, orang sayang dia. Betul, dia sayang. Mereka juga unggul dalam pelbagai bidang, menunjukkan kematangan, daya intelektual yang tinggi, minda yang cerdas dan ketenangan yang jelas. Saya ingin juga merakamkan ucapan selamat menduduki peperiksaan SPM 2022 yang akan diduduki oleh para pelajar kita pada bulan ini dan bulan depan. Tuan-tuan sekalian, setahun yang lepas saya ke Jordan dalam pertemuan dengan pelajar-pelajar Malaysia di Jordan. Saya bertemu dengan beberapa orang lepasan Ma'had Tahfiz Sains Darul Aman ini yang sudah berada di tahun 4. Mereka adalah batch pertama dan batch kedua yang dilahirkan oleh Ma'had Tahfiz Sains Darul Aman. Perasaan saya masa itu bangga karena buah yang disemai dan ditanam di sini sudah menunjukkan hasil yang baik. Kebanyakan kelahiran Ma'had Tahfiz Sains ini menjadi student leader di universiti-universiti yang mereka pilih selepas pengajian di sini. Saya yakin akan lebih ramai anak-anak kita yang berpeluang melanjutkan pengajian di sini akan lahir sebagai pemimpin-pemimpin pada masa depan, membina semula tamadun ataupun madani yang berasaskan, yang bercirikan, yang bersumberkan Al-Quran Al-Karim yang tersemat di dada masing-masing, insya-Allah. Sebelum mengakhiri ucapan, saya merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Lembaga Mata Mahmud, khususnya pentadbiran Ma'had Tahfiz Sains Darul Aman, atas daya usaha memajukan lagi ma'had ini. Dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya, saya merasmikan upacara pecah tanah bangunan fasa 3 Ma'had Tahfiz Sains Darul Aman Kulim pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mahmud Datuk Sri. Datuk Sri seterusnya dipersilakan pada petang ini. Dan seterusnya majlis mempersilakan Yang Mahmud Datuk Sri dengan diiringi Yang Mahmud Datuk Setiausaha Kerajaan dan juga Pengerusi Lembaga Mata Mahmud serta Dev-Dev kenamaan di kemah utama ke kemah taklimat projek. Sri masih lagi diberi taklimat tentang pembangunan projek.
lama dah duduk karang nak naik tu. Ini boleh naik. Okey, bagi yang berkesempatan saya persilakan untuk berada, jangan terlalu dekat dengan kenderaan tu ya. Untuk keselamatan. Hanya mereka yang terlibat dengan projek. Bukan saja kita nak pamerkan hari ini simbolik pecah tanah, juga kemahiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri mengendalikan jentera tu, itu yang paling penting ya. Driver ni confirm lah. Bukan driver baru duk belajar, driver ni confirm.